yang saya Melayu Islam Sarawak, bukan pure Iban. Masalahnya sekarang bukan pasal agama, dia pasal pakaian tradisi kaum Iban. Tapi jangan sampai melibatkan anak dalam kandungan dia yang tak bersalah tu. Assalamualaikum guys, kembali lagi ke Hamuzah Network. Video hari ini kita ada tetamu undangan. Dipersilakan Tony. Hai. Hai Tony. Hai. Untuk makluman semua, Tony ni dia bekas student saya. Sekarang ni menuntut di tengah belajar di Unimas. Dah ambil kos sinematografi. Sinematografi. Okey, kalau anda semua nak tengok dia punya video yang baru dia baru-baru ni boleh pergi check dia punya Facebook lah. Dia sangat berbakat dan mungkin kami berdua akan collab lepas ni buat cerita hantu ke apa, mana tahu. Boleh. Banyak topik kita nak bincang pada hari ini. Sebelum kita teruskan sesi-sesi seterusnya, di sini saya ingin nak highlight sedikit tentang, okey, bagi yang belum tengok video saya sebelum ini, mesti wajib tengoklah video sebelum ini. Dia ada kesinambungan untuk video yang kali kedua ini. So untuk isu yang pertama saya nak sentuh di sini adalah berkaitan dengan komen yang saya terima, okey, yang mengatakan saya telah salah guna bahasa, okey, bahasa pondok. Perkataan pondok itu pun boleh menjadi isu yang besar. Okey, untuk makluman semua, pastikan anda yang komen itu terlebih dahulu lah saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana menegur. Maksudnya anda sayang kepada saya, caring sebab menegur saya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya sebenarnya bukan pure Iban, saya Melayu Islam Sarawak. Okey, bukan pure Iban. Jangka masa untuk bercakap dalam bahasa Iban ni adalah tidak terlalu lama, dalam lebih kurang tak sampai setahun pun. Sebab saya sebelum 2014 saya memang tak tahu apa-apa langsung pasal perkataan Iban ni. Saya memang tak faham. Sebab hari-hari saya memang berhadapan dengan orang Iban di pasar. Saya nak jelaskan sesuatu, nak minta beli sesuatu pun diorang tak faham apabila guna bahasa Melayu Sarawak. Apabila peluang ini diberikan, apabila saya mengajar di SMK Julau, tak sampai setahun saya memang dah boleh faham. Sebab student-student saya memang overall 100% Iban. Dan tambah lagi, saya memang seorang jurulatih atlet dan memang menghabiskan masa untuk belajar 24 hours. Cuti kita ada camp atlet. Lepas tu sekolah, ada lagi kelas. So memang 24 hours bersama pelajar, dan pelajar pun bercakap dengan saya bukan menggunakan bahasa Melayu, dia menggunakan bahasa Iban. So dari situ saya belajar. So sebab itulah kalau ada sesiapa yang macam terguris ke kalau saya campur bahasa Melayu, bahasa Iban tu, saya mohon maaf. Tapi isu itu sebenarnya tidak terlalu besar. Okay, sekarang ini video saya bukan video rasmi dia. Tak ada MC, tak ada YB, tak ada VIP, tak ada nyanyian lagu negaraku, tak ada nyanyian Ibu Pertiwiku. So dia tak formal. So saya rasa dia tak ada masalah untuk saya campur bahasa lah. Cuma di sini teguran itu saya terima dengan positif sebab saya dapat perkataan baru hari ini. Pondok kan, bahasa dalam dia langkau. Langkau. Okey. So terima kasih banyak-banyak tentang isu itu. So maksudnya saudari kena tengok full video saya, kerana dalam video yang sebelum ini, video itu saya memang ada nyatakan yang saya Melayu Islam Sarawak, bukan pure Iban. So dari situ mungkin biar saudari mungkin anggap saya ni Iban lah. Okey. Saya nak sentuh sedikit, ini kesinambungan bagi isu Rezal itu. Untuk semua yang sudah maklum, Reza telah pun membuat permohonan maaf dan dia pun sudah bertemu dengan Persatuan Anak Borneo. Sebelum dia membuat mohonan maaf itu, setelah dia update status, ramai kaum-kaum Iban di seluruh Sarawak, terutamanya di Miri, membuat laporan polis. Di Sabah pun ada, di Semenanjung pun ada, sehingga kan mereka pakai baju ngepan Iban itu dan pakaian lengkap untuk membuat laporan polis, untuk memastikan Rezal ini untuk membuat permohonan maaf. Alhamdulillah, permohonan maaf itu telah dibuat di hadapan Persatuan Anak-anak Borneo. Kita terima permohonan maaf itu sebab kita budaya Sarawak ni memang saling maaf-maafi. So itu isu dia, tak ada lagi isu lain nak dibangkitkan. Cuma perkara ini yang menjadi isu sekarang, di mana terdapat segelintir pihak dia mengerohkan lagi keadaan. Kalau kita tengok komen-komen yang kita dapat terima dekat Facebook, ada seorang artis ni, dia post dalam Instagram dia berpakaian Iban lelaki dan dia mengatakan, dia tulis perkataan uga-uga tu lah. Okey, uga-uga tu kalau kita tengok movie kan, uga-uga tu biasanya macam orang-orang yang berada di hutan. Dia macam memperli macam tu lah. So bagi saya itu satu tindakan yang tidak elok. Di mana kalau ada satu isu itu
biarlah pihak polis uruskan, dan kita selaku artis tak perlulah nak postkan benda-benda macam tu lah untuk menaikkan lagi kemarahan orang-orang Iban di Sarawak lah. Ada lagi komen-komen dekat Facebook, nama saya tak perlu sebut, saya akan hanya tayangkan saja nama dia. Okay, dia mengatakan macam monyet, pakaian ini duduk dalam hutan, banyak lagi lah. Saya tak nak komen pasal benda itu, cuma saya nak beritahu apakah motif sebenarnya orang ini buat statement macam tu. Saya nak tanya itu sahaja. Sebab isu ni memang dah reda, sebab dia dah buat permohonan maaf, dan ada lagi segelintir pihak dia nak tambah lagi minyak ke api. So itu memang tak bagus lah. Okay, apa tujuan dan apa motif saya tak tahu. Dan ada lagi komen yang tak ada kena-mengena dengan agama. Isu Rezal ini berkaitan dengan pakaian tradisi Iban. Cuma apabila ada komen di sini, dia beritahu dia melibatkan agama. Kalau kita orang kutuk agama korang pun macam mana? Time non-Muslim kutuk agama korang pun kita orang okey je, tak ada apa-apa. Masalahnya sekarang bukan pasal agama, dia pasal pakaian tradisi kaum Iban. Dia tak ada sentuh pun pasal agama. Dan si Rezal ni pun dia tak hina pun agama. Tetapi kenapa golongan ini dia up status, dia cakap pasal agama, dia nak kaitkan agama itu. So benda ini selalu berlakulah untuk mengeruhkan lagi keadaan, dan dia jadi macam dia nak perang dunia ketiga kot. Rasanya lah. So, maksudnya sini dia tak patut buat statement macam tu. Maksudnya orang ini dia macam tak baca habis. Sebab itulah saya cakap, budaya membaca ni sangat-sangat mulia. Kalau nak baca tu jangan baca kepala sahaja, bacalah sampai habis. Dan kita kena tengok video tu sampai habis, dari awal sampai habis. Dia tak ada langsung sentuh pasal agama, tapi anda upkan status berkaitan dengan agama. So apa masalah anda sebenarnya? Adakah anda tidak dapat menerima bantuan kerajaan di musim PKP ini? So saya tak tahu. Okey. So itu beberapa setengah orang lah. Cuma saya nak tekan kepada dua perkara ini, dua insan. Rasanya insan ini insan yang kurang kasih sayang lah. Okey, yang paling panas sekarang ni, okey, kita sentuh dulu kepada isu kutuk anak si Rezal ini, iaitu si isteri dia. Untuk makluman semua, kita walaupun marah macam mana sekalipun, jangan letakkan orang lain sebagai beban dia. Kalau orang tu buat salah, nak kecam orang itu, kecam lah. Tapi jangan sampai melibatkan anak dalam kandungan dia yang tak bersalah tu. Yang dalam video itu pun, isteri dia hanya duduk, dia tak buat apa-apa pun. Dia hanya melarang si Rezal ni untuk sentuh pakaian dia. Dia tak sebut apa-apa pun. So di sini, kenapa nak up status untuk menyumpah anak dalam kandungan? So itu benda yang tak bagus. Sebab agama kita, saya yakin semua agama tak ajar nak sumpah orang macam tu. Betul ke tidak, Tony? Betul kan? Betul. So, bukan agama Islam saja, semua agama dekat dunia ni lah. Kalau orang tu salah, just hukum orang itu sahaja. Okay, tak perlulah sampai menyumpah orang yang lain di sekeliling dia. Kamu nak sumpah, memang kita rasa sangat marah dengan isu ini. Tapi orang Iban sendiri pun marah, tapi tak ada pula yang sanggup cakap macam tu. Saya rasa tindakan ini memang sangat kurang ajar lah. Memang sangat-sangat biadab dan tidak ada nilai-nilai moral di situ. Bersyukur jugalah kalau kita dapat tengok orang yang up status macam ni, kita dapat reflect diri kita balik. Oh, kalau saya buat macam tu, mungkin saya akan dapat kecaman macam tu juga. So kita dapat ambil pengajaran supaya kita tak perlu buat macam tu juga pada masa-masa akan datang. Harap lepas ini jangan sumpah-sumpah lah. Okay, kita doakan yang terbaik untuk anak si Rezal ni, supaya dah keluar dengan sihat, lahir dengan sihat. Okay. Dan yang kedua, ini isu yang amat memalukan lah, terutamanya bagi golongan Melayu Islam. Yang up status ini pun golongan Melayu Islam. Dia sumpah, dia bagi tahu juga supaya Rezal ni dia tak terima permohonan maaf. Dia nak Rezal ni makan ba'alif baya khinzir. Dia nak suruh si Rezal ni makan binatang itu dan minum air itu secara live yang dihidang oleh tuan rumah. Adakah patut? Kalau saya tanya Tony lah sekarang ni, kalau Tony selaku orang Iban sendiri memang sangat marah lah, tapi ada tak perasaan untuk sampai up status macam tu? Kalau Tony tak sampai hati kot, sampai suruh orang minum benda tu dan makan kizi tu tadi, tak sampai macam tu lah. Tapi kalau nak tanya Tony sekarang ni, kalau dengan isu yang penghinaan tu tadi, memang Tony marah. Sampai sekarang ni pun Tony akan marah sebab sebab itu kaum kita kan seperti kita tahu, kita kan bersuku kaum dekat Malaysia. So
Tony marah sebab it's not professional lah. Tapi apabila kita tengok di sudut yang membabitkan anak dan juga membabitkan benda tu, kalau tak kita tak akan memaafkan jika dia tak minum apa tadi cikgu tak minum tuai orang Iban yang dihidang oleh tuai rumah dalam live video. Sambil makan daging itu. So macam benda tu tak bertoleransi. Tak boleh toleransi sebab benda tu haram bagi kita kan. Kita nak suruh maksudnya kita memang tahu sebagai agama Islam, saya memang ramai pelajar-pelajar yang dia kadang-kadang saya pergi gawai, pernah pergi rumah seorang pelajar ni, ayah dia hidang dengan saya air tuak itu. Sebab air tuak tu kalau dalam perayaan gawai kita wajib minum kan. Setiap wajib minum. Ayah dia memang tahu saya Melayu Islam, cuma pada masa itu dia mungkin syok berborak. Kita berborak lama lah sebelum itu. Lepas tu saya nak balik, dia suruh saya stay sekejap, ingatkan nak bagi kuih ke apa. Lepas tu dia hidangkan air tu, dia paksa saya minum. Dia paksa dalam keadaan yang tidaklah terlalu ganas. Dia macam cikgu minumlah dulu sebelum balik, macam tu lah. Tapi saya tekankan di sini, tak boleh. Saya cakap macam tu, saya nak balik ada hal, saya cakap macam tu lah. Saya tidak bagi tahu air ni saya haram lah, tak boleh kami. Saya takkan cakap macam tu lah sebab mungkin pada masa itu dia tidak faham dan dia terlalu excited lah sebab pertama kali kan guru datang rumah panjang, berborak lama pula tu. So kalau keadaan isu ini, dia nak paksa Rezal ni datang ke rumah panjang, makan daging itu dan minum air itu live. Maksudnya dia tak tahu pasal agama lah. Sebab agama Islam dia tak mengajar untuk orang hukum macam tu sekali. Okey, sebab semua kerja-kerja ini diuruskan oleh pihak polis. Biar polis lah jalankan urusan mereka. Kita hanya mampu berdoa yang terbaik sajalah. Dan jangan buat sesuatu yang lebih menyukarkan dan buat lagi benda yang lebih teruk. So isu Rezal ni dah tutup. So moga tak ada lagi orang yang up status berkaitan dengan menghina kaum ni, terutamanya kaum Iban, terutamanya bukan saja di Sarawak, di Sabah. Sebab saya tengok trend sekarang ni, ramailah orang, tak kira lah sama ada orang Sarawak itu sendiri, orang luar ke, memang suka sangat nak up status berkaitan dengan menghina kaum ini. So saya nak tanyalah, kamu masa sekolah dulu ada belajar ke tak pendidikan civic dan pendidikan moral? Ataupun pada masa itu guru masuk kelas, kamu tidur kat kelas? Ataupun masa tu kamu selalu keluar pergi tandas, selalu ponteng kan? So kita akan ambil tiba lah. Kes Rezal tu kita dah tutup. Cuma saya nak upkan di sini, jangan salah faham. Cuma ada segelintir orang ni dia nak menyembah minyak ke api. Kes dah tutup, jangan bagi keruhkan lagi keadaan. Okay, jangan lagi upkan post status-status yang pelik-pelik itu yang membangkitkan kemarahan orang-orang di Sabah dan Sarawak. Tony mau ceritakan tentang kisah seram pertama di poli. Masa tu dekat poli dulu kan, masa SEM 1, mungkin ini bukan bukan kali pertama Tony nampak, tapi ini adalah antara yang Tony tak boleh lupa lah. Semua orang mengalami situasi seram semasa di kampus. Itu yang best sebenarnya. So di kampus semasa SEM 1, ini bukan di Unimas tapi di kampus lain. Sebelum itu Tony ada ambil di kampus lain. So Tony masa tu SEM 1, biasalah masuk SEM 1 kita belum aware lagi dengan suasana, belum bersedia lagi dengan suasana kampus. Tiba-tiba masuk asrama kan, baru mendaftar, hari masuk asrama kan. Masa Tony masuk asrama, tiba-tiba kan ada kawan yang sebelah bilik Tony, dia belum mendaftar lagi. So bilik yang Tony diam sekarang ni, dia arah satu bilik hujung. Dia bilik hujung dekat tepi padang. Lepas tu berapa orang satu bilik? Satu bilik 2 orang. Tapi masa tu roommate Tony masa tu dia memang dah balik kampus, tapi dia tak tinggal dengan Tony. Sebab dia dah ada kawan kan, dia tidur dengan kawan dia dulu. So maksudnya Tony duduk sorang-sorang. Tony tinggal sorang-sorang dalam bilik. Lepas tu kan tengah Tony seorang, tiba-tiba ada anjing menyalak dekat. Pukul berapa? Around jam 7 ke 8 macam tu. Disebabkan masa tu Tony seorang je. Tony ingat masa tu Tony ingat ada orang sebab roommate rakan sebelah bilik tu dah balik. Jadi Tony juga lah keluar.
Cun pada masa tu juga dekat satu aras tu belum ada penghuni dia. Oh, jenguk Yang melalui pintu ke melalui tingkap? melalui pintu. Okey. Tony jenguk lah melalui okey. pintu. Tak ada juga orang. Tony jenguk lagi lah pintu satu lagi. Pintu bilik kawan saya tu. Jenguk lagi. Tapi tak ada orang. Masih juga tak ada orang. Lepas tu Tony masuk bilik. Masa Tony masuk bilik tu, Tony tengok movie dulu. Lepas tu, masa tengok movie tu, ada juga anjing menyala. Lepas tu, Tony buka lah jendela kan. Tony buka window pane tu, masih juga tak ada orang. Tapi anjing tu masih menyala dekat luar jendela. Okey. Dekat luar. Anjing tu nampak ke tidak? Nampak anjing tu? Nampak. Dia memang kat luar tu. Okey. Lepas tu, lepas habis tengok movie tu, ingat-ingat mau tidur. Lepas beberapa minit mau pejam mata kan, tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Okey. First Tony ingat itu roommate Tony. Tony buka lah. Tak ada orang. Seriously tak ada orang. Lama lah dia ketuk. Satu kali. Lepas tu Tony check. Lepas tu Tony masuk lagi, dia ketuk lagi. Kali kedua check juga. Memang tak ada orang. Lepas tu kan ingat ada yang mau prank macam roommate Tony kan. Roommate Tony sem satu dulu memang selalu prank untuk takut-takutkan Tony. Lepas tu kan kali ketiga tu Tony check lagi untuk Tony jenguklah keluar terus. Lepas tu ada dengar seorang panggil nama Tony ke sini. Tony carilah tapi masih tak ada orang. Dekat koridor tu. Dekat kawasan. Lepas tu kan Tony masuk lagi. Lepas tu Tony terlelap beberapa minit. Ada orang ketuk lagi. Tony tak buka sebab macam dah fed up lah. Macam fed up nak layan kan. Fed up nak layan sebab ingat tu prank bah first. Lepas tu ada ketuk lagi. Dia ada ketuk lagi. Macam Tony dia dah rasa marah. Lepas tu Tony buka. Nah masuklah. Tony cakap macam nah masuklah. Lepas tu tak juga roommate masuk-masuk. Sebab Tony masa tu kan ingat tu roommate. Tak juga roommate masuk-masuk. Lepas tu Tony tutup balik. Lepas tu Tony baring lagi atas kerusi. Ada dengar pensel bergeser di atas meja tu. Masa Tony pejamkan mata. Pensel tu berguling atau pensel tengah menulis? Bunyi menulis. Tengah menulis. Apa? Menulis. Dengar je lah tapi tak tengok pensel tu. Tak tengok pensel tu tapi dengar. Lepas tu Tony buka mata. Dari mana bunyi pensel tu? Kan lepas tu Tony tengoklah atas meja Tony tak ada pun alat pensel. Satu pun tak ada pensel. Yang ada adalah satu pinggan kaca. Lepas bunyi tu kan Tony bangunlah. Lepas tu Tony on switch lampu meja. Oh masa tu Tony buka pintu tu suruh dia masuk. Lampu tutup lah. Tak, lampu study tak buka. Memang totally tak off buka. habis. Memang totally off habis. Oh my god. Lepas tu kan Tony buka switch lampu meja. Lepas tu Tony tengoklah partikan pinggan tu. Sebenarnya the first week Tony masuk, Tony belum beli pinggan pun. Dari mana Tony dapat pinggan tu? Tapi pinggan tu memang atas meja Tony. Oh my god. Sebelum tidur tu perasan ke tidak pinggan tu memang ada kat situ? Tak ada pinggan sebelum tu. Sebab setahu Tony tak ada pinggan. Belum beli apa-apa lagi alat untuk pinggan, makan apa. Oh my god. Yang Tony ada adalah roti dan sebagainya. Sebab plan habis orientasi baru nak. Masih ingat lagi sebab pinggan kaca tu roommate Tony yang kemaskan. Lepas tu kejadian tu memang sentiasa adalah pinggan tu. Cerita pinggan yang macam ni. Kan Tony nampak pinggan tu, Tony perhatikan pinggan tu. Time Tony perhatikan pinggan tu kan ada ketukan lagi dari pintu. Jadi Tony pegang pinggan, tengah pegang pinggan dan nak buka pintu, pinggan terlepas dan jatuh berkecai. Lepas tu roommate masuklah pagi tu. Lepas tu dia tanya lah, Tony ada nampak pinggan kah? Pinggan apa? Saya tanya dengan dia. Pinggan saya dekat sini. Yang ni kah? Saya cakap dengan dia. Yang jatuh ni kah? Awak pecahkan pinggan saya ke? Dia cakap macam tu. Terlepas dari tangan. Semalam kan ada orang ketuk pintu. Pinggan ni atas meja. Kamu letak pinggan ni atas meja saya kan? Saya tanya dengan dia. Tak ada, saya letak pinggan saya atas meja kamu. Dia cakap, macam mana pinggan kamu boleh atas meja saya? Saya cakap dengan dia. So we both confused. Lepas tu dan pinggan tu diganti dengan pinggan baru. Pastikan pinggan plastik. Rasanya pinggan tu mungkin dalam almari kawan Tony kot. Lepas tu dia alihkan pergi atas tu.
Ingatkan pinggan Kali. tu daripada hantu. Rupanya pinggan tu pinggan roommate. So maksudnya hantu tu pun nak guna props orang lain juga untuk letak atas meja orang. Oh, dah lah kacau orang. Kisah kedua Tony dekat rumah dia sendiri. Okay. Where I stay now. Dengan Tony, dia pun berlaku recently. So masa Tahun tu ini Tony lah. bekerja. Recently. Tahun ini selepas saya beli GoPro dari cikgu. Oh, okay. So masa PKP lah. Okay, hantu PKP. Masa tu kan Tony study. Tony kan diam kat sini seorang diri. Masa tu belum balik cousin Tony pun belum sampai lagi sebab semua orang masih bercuti. So Tony tinggal sendiri dekat sini. So malam tu Tony study dekat meja sendiri. Around jam 6 ke 7 mulalah hujan lebat. So di situlah bermulanya cerita hujan lebat. Masa hujan tu kan Tony study dan buat assignment. Dan buat assignment tu tiba-tiba kan dengar orang ketuk pintu kuat, sangat-sangat kuat. Bayangkan ketuk pintu tu. Ketuk pintu lagi. Hantu ni suka Betul. betul nak ketuk pintu orang. Lepas dia ketuk tu time dia berhenti ketuk tu automatic lampu blackout. Dah lah sorang-sorang. Okay, lepas ketuk pintu rumah blackout. Okay, lepas dia ketuk tu Tony check lah pergi power switch tu. Tony ingat dia off dekat power switch tu. Time dia ketuk tu kan Tony check tapi tak ada kaki dekat bawah ruang pintu, kat bawah kaki pintu tu. Tony ada check dekat bawah tu sebab masa tu kan malam, tak ada orang nak pergi sini. Tapi kalau macam rumah cikgu ni, kalau dia pagar dia tutup, semua tutup kunci, ada orang ketuk juga tak ada orang, itu memang seram lah. Kalau rumah Tony tu ada pagar ke tidak? Ada green. So dia nak ketuk juga. Apa masalah ni? Ketuk sama orang. The next day pagi tu aunty saya call yang punya rumah ni. So dia cakap hari ni adalah birthday. Dia bukan birthday. Dia ulang tahun kematian lah. Okay, ulang tahun kematian. Mungkin arwah uncle Tony rindu kot. Lepas tu dia nak jumpa ke apa ke? Mungkin. And plus game masa tu kan cikgu bukan sekadar tujak. Plus game hari-hari tu adalah macam sebab yang owner rumah ni dia Chinese, uncle saya tu Chinese. Masa tu adalah orang bagi makan ghost festival tu. Bagi makan tu lah, bagi makan hantu tu kan. Mungkin juga kot. Kalau Tony lah, rasanya ada tak kaitan ketukan di rumah tu adalah sama dengan ketukan masa di kampus? Mungkin sama sebab dekat mana-mana Tony diam kan akan ada orang ketuk pintu. Sebab yang pengalaman tu bukan pengalaman Tony yang pertama. Banyak. Memang sebelum ini kena ketuk lah. Tapi tak pernah just dengar bunyi saja, tapi tak pernah tengok figure tu lah. Kalau dekat sini kan, kalau mengikut kepercayaan orang Islam, kalau dekat rumah cikgu pun masa dulu, kalau rumah tu dia ada dengar bunyi guli yang macam bergolek-golek banyak tu kan. So maksudnya rumah tu dia ada jin. Memang ustaz sendiri bagi tahu kalau ada bunyi guli yang bergolek-golek tu dekat manalah, dekat siling ke dekat tangga ke mana-mana, memang rumah tu ada jin. Maksudnya rumah tu macam jinnya tak elok lah, mungkin kena lagi kuat sembahyang ke apa, kena baca lagi Al-Quran ke macam tu lah. InsyaAllah lepas ini akan banyak lagi video-video yang akan menyusul. So jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe. Okay, terima kasih Tony sebab sudi bercerita pasal kisah hantu untuk kali ini. InsyaAllah ada video lah akan datang lagi, kita akan cerita banyak lagi kisah-kisah hantu. Terima kasih semua. So see you next video. Bye bye.